Percaya kata janjimu. Baik, kita sambung kitab Muhimmah fil Ilmil Hadis pada muka surat yang ke-19. Masih lagi membicarakan tentang cemburu. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, adakah kamu tinggalkan, yakni kamu biarkan isteri kamu bersuka-suka akan perempuan yang banyak? Patutkah kamu membiarkan isteri kamu duduk bercampur dengan orang, duduk berseronok-seronok dalam pekan, bercampur-campur dalam majlis kesukaan, kemudian dan katanya, dan kamu tinggalkan dia sehinggalah menjahatkan Allah Ta'ala akan seorang yang tiada cemburu. Akibat daripada suami ni tak kisah dengan isteri, sosial yang bebas, boleh belaga pipi isteri dengan orang lain ni. Dia duduk tengok isteri dia ni duduk belaga pipi. Biasalah Ustaz, zaman moden. Maka Nabi kata Hasan Al-Basri, orang yang macam ni, suami ni akan jadi suami jahat, suami dayus, yang kita sebut dulu 3 golongan yang takkan cium bau syurga: anak derhaka, orang yang putus silaturahim, dan suami yang dayus. Banyak sangat tuan-tuan suami dayus ni. Tuan-tuan tu tengok hari ni, isteri-isteri bangga mendedahkan aurat, suami-suami diam tak kata apa. Malah isteri dipertontonkan dalam surat khabar, diperlihatkan dengan jelas dalam televisyen. Suami-suami ni bangga, isteri jadi glamour. Inilah yang Hasan Al-Basri kata tanda-tanda suami ni jadi jahat. Dan tanda-tanda suami ni jadi jahat maksudnya ialah dayus. Walaupun kita nampak suami dia tu baik sungguh, walaupun kita nampak suami dia soleh, suami dia siap dengan simpan janggut lagi, serban pakai, kepiah pakai, tapi isteri ni pergi beli ikan depan rumah, dia pakai baju kelawar, dia pakai baju maxi tidur, relax. Padahal suami baru balik kuliah subuh, dia baca kitab dekat beranda rumah. Isteri pergi beli suat, beli ikan, mendedahkan aurat, dia tak tegur. Yang ni pun tak kena tuan-tuan. Dan telah berkata Imam Al-Ghazali pula dengan katanya, Abu Hamid Al-Ghazali, dan adalah telah memberi izin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan orang perempuan akan hadir di dalam masjid. Apa hukum orang perempuan pergi masjid? Hukumnya boleh pergi, malah kadang-kadang wajib pergi kerana menuntut ilmu. Tuan-tuan jangan duk larang pula orang perempuan pergi masjid. Dia pakai telekung, dia tutup aurat, apa sebab nak larang? Yang larang ni kalau pakai skirt, yang tu kena larang. Sekarang ni isteri kita, mak kita, kak kita, adik kita, anak kita pakai tudung, pakai telekung, main masjid, duduk tempat pula khas. Tak ada siapa orang lelaki gatai duduk sana. Maknanya tak ada masalah apa. Tambah pula belajar benda fardu ain macam kita duk baca ni, wajib mereka datang. Sebab ada orang marah orang perempuan datang masjid. Dah lah datang dapat kelas ketiga pula, langsir tak boleh buka. Marah kalau buka langsir. Kita buka sikit supaya tahu pergerakan Tok Imam. Mai Tok Siak dia tutup haram. Dah Tok Imam batal. Lama tak bangkit-bangkit. Yang makji macam mana? Duk nimbang duduk orang. Macam mana yang kita ni? Entah dah. Sebab tu dia boleh buka. Nak tengok, buka sikit. Nak bagi. Bukan kita buka banyak, buka sikit saja supaya tahu pergerakan. Kesian orang perempuan tuan-tuan, buatnya blackout, mikrofon tak dengar. Macam mana keadaan mereka? Kesian. Saya pergi semayang satu masjid, Tok Imam tak buat sujud sejadah. Wahum la yastakbirun. Allahu Akbar. Kita ingat sejadah lah, rupanya dia rukuk. Dengan saya pun sujud sekali. Sebab Tok Imam tu semayang dalam gua hari ni, dalam mihrab. Saya semayang hujung sekali, sah pertama. Mana saya nampak yang rukuk, yang belakang dia saja lah. Hak lain ni sujud habis.
tengah kami duduk sajadah wajib, dia sami Allahu liman hamidah. Sudah tuan-tuan. Tak tahu biru tuan-tuan. Ayat-ayat sejadah. Dia pergi rukuk, tak salah ke dia lah, betul lah dia. Rukuk tak rukuk, sujud tak sujud, tu hak tu imam. Dia rukuk, kita rukuk. Dia sujud, kita sujud. Masalah dia, ayat tu sangat glamour sebagai ayat sujud. Dia pergi rukuk, kami gelang kabut tuan-tuan. Yang mana faham, faham. Yang mana tak faham. Saya tengah duduk sujud tu, orang sebelah saya tengok saya. Nasib baik aku sebelah ustaz, dia kata. Jadi orang perempuan pakat duk tanya saya, besok saya mengajar mereka, pakat duk tanya ustaz, makcik pergi ikut imam tu balik rukuk macam mana ustaz? Makcik mufarakah ustaz? Makcik tak tahu apa, makcik berhenti ustaz. Macam-macam cara. Pasal apa? Pasal langsiak ditutup. Orang Kedah sebut langsiak, orang KL sebut langsir, orang Paris sebut langsuyuk. Baik, tetapi pada zaman kita sekarang ni ditegah akan dia, melainkan bagi orang yang tua-tua. Orang yang tua-tua di sini maknanya apa? Muda tapi style tua. Itulah maksudnya. Tutup auratnya macam orang tua-tua. Itu maksudnya. Sebab ada juga orang tua-tua macam orang muda. Orang tua-tua macam orang muda, pakai baju ketat, nampak pusat. Nampak pusat tu macam umur 24. Tengok-tengok muka 64. Sudah tuan-tuan. Yang ini pun dilarang juga datang. Bukan maknanya bila dia tua dia boleh main suka hati dia. Maksud yang tua-tua ni ialah style orang tua. Anak muda yang style orang tua, main pakai telekung, pakai sampai ke bawah ni telekung, bawa beg tangan ni main masjid. Tak pakai bedak, tak pakai solek, tak pakai minyak wangi, pipi tak merah, bibir pun tak merah. Amal lah. Tu nama dia orang tua. Ni tuan-tuan kena baca lah kitab lama-lama macam itu. Sayugianya orang perempuan ni hendaklah pakaian buruk-buruk. Dah tuan-tuan. Pakai tu cari baju tu 69 dulu. Bukan makna buruk tu pakaian reput, pakaian buruk. Buruk tu maknanya pakaian yang orang tak tengok dua kali. Dia pakai baju tu orang tak tanya beli di mana. Dia tak tanya. Dia tak pegang baju ni, cantiknya, ini jahit sendiri ke manik-manik ni. Baju macam tu dia tak pakai. Itulah maknanya baju buruk. Bukan baju buruk ni baju reput, baju zaman dulu kala punya. Baik, dan sesungguhnya telah diwajibkan akan yang demikian, yakni ditegah pada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga berkata Siti Aisyah radhiyallahu anha, jika mengetahuilah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan barang yang didatangkan oleh perempuan selepas Nabi wafat, nescaya Nabi menegahkan orang perempuan keluar daripada rumah, pergi ke masjid dan sebagainya. Yang dilarangnya macam zaman sekarang ni, pergi ke masjid dengan seluar jin ketat. Kalau seluar jin, tak apa pakai seluar jin yang longgar. Kemudian dipakai pula baju yang labuh sampai ke bawah lutut, tak apa. Ni pakai seluar jin yang ketat, seluar selek yang ketat, baju pun singkat, pakai tudung singkat, lengan pendek main masjid, Nabi larang. Sebab tu tuan-tuan, di masjid sekarang ni dah letak banyak dah papan tanda, pangkah dengan right. Pakaian sopan ketika masjid, pakai macam ni dia pangkah, macam ni dia nak. Yang pangkah tu tak mau, melainkan dalam mengundi, tak pangkah tu nak. Tapi pangkah dia aturan lain dia tak mau. Kena buat ada tuan-tuan, sebab setengah orang dia tak tahu. Dia tak tahu adab masjid. Sebab tu kita tulis di pintu masjid, sila tutup handphone anda, switch off. Sebab ada yang bengong nak buka handphone. Tadi saya sembahyang Jumaat tadi, handphone tu bunyi lagu macam-macam, letih tuan-tuan. Bengong benar ke hari ni sembahyang Jumaat kamu telefon? Tak faham ke orang tengah sembahyang Jumaat? Sebab tu kalau saya baca khutbah, sebelum saya sebut, selepas saya sebut alhamdulillah apa semua tu, tolong matikan handphone anda, silentkan phone anda. Tapi bila tu imam baca teks, mana ada dia baca hak tu, kita hendaklah mampu hipillah punya handphone apa pun. Sebab tu tok imam tu kena baca. Ini taklah baca punya. Tuan-tuan yang ada handphone sila tutup.
Sagi saya baca khutbah, tuan-tuan duk angkat duk bunyi pula, ganggu orang. Tutup. Oh, cengih tuan-tuan. Tengah kita suruh tutup, berbunyi sungguh telefon dia. Orang dah kata lah. InsyaAllah tuan-tuan, pakcik yang bawa handphone ni, minggu depan dia tak bawa dah. Dengan dia pun tak main terus sembahyang. Pak saya kena tegok depan orang ramai lah. Baik, kemudian. Ataupun perempuan zaman sekarang pakai baju kurung, pakai baju kebaya belah. Nampaknya bagus, baju kurung, baju kebaya, tapi belah di paha. Hak jenis ni Nabi larang. Pakai molek-molek, ni bukan pasar malam. Ni bukannya panggung. Ini bukannya apa namanya pasar-pasar, ni masjid. Tutup aurat elok-elok. Tuan-tuan, kita sebagai bapa, kita sebagai suami pesan pada isteri kita. Nak main masjid bukan datang ke Giant. Dengan Giant lain, ni masjid lain peraturannya. Baik, demikian lagi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi izin bagi perempuan keluar pada hari raya tertentu. Isteri kita nak datang sembahyang raya di Padang, silakan. Dia nak pakai telekung beli kat Medan, beli kat Vietnam, biarlah dia pakai. Nabi izinkan. Tetapi tiada harus keluar mereka itu melainkan dengan redha suami mereka. Nak sembahyang raya, pilah. Raya apa? Raya orang Islam lah. Jangan pergi raya di Pabali, Tepusam, jangan. Nah, raya haji, raya puasa, silakan. Pergi maulud. Keluar sekarang ini katanya harus bagi perempuan yang terpelihara daripada kejahatan dengan redha suaminya. Orang perempuan pergi kerja harus dengan syarat suami redha. Pakai elok-elok, kerja tempat elok, pergilah. Silakan. Besar pahala isteri yang bantu suami susah. Isteri yang bantu suami susah, suami tak cukup duit, isteri pergi bantu suami dia, besar pahala tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi dekat orang perempuan ni senang dapat pahala. Saya dah kata dah dulu, orang perempuan ni buat air suami dia segelas pun dapat pahala puasa sunat setahun. Mana nak dapat tuan-tuan? Sebab tu makcik-makcik yang bujang-bujang kahwin makcik. Nak dapat pahala setahun puasa boleh buat ke? Tak boleh. Tapi dengan bancuh dekat suami dia segelas air, dapat puasa sunat setahun. Untungnya jadi isteri tuan-tuan. Untung. Sebab tu suami dapat isteri yang macam tu, untung suami dia. 2 tahun kompom kencing manis. Sat-sat kopi, sat-sat Milo teh tarik, Allahu Akbar. Nak dapat pahala lebih. Kalaulah kita faham betul-betul jadi isteri ni pahala memanjang-manjang. Dan nak jadi isteri kena belajar daripada 4 orang. Isteri-isteri kena belajar daripada 4 orang. Yang pertama Maryam, yang kedua Khadijah, yang ketiga Fatimah, yang keempatnya ialah Asyah. Kenapa kena belajar daripada mereka? Kerana 4 orang inilah ketua wanita di dalam syurga. Nak jadi ahli syurga, kena kenal mereka ni. Masing-masing mewakili kategori masing-masing. Bagi kategori anak darah, ketuanya Maryam. Mana-mana anak darah kalau nak masuk syurga, tolong jadi macam Siti Maryam. Siti Maryam tak pernah dating dengan jantan. Siti Maryam tak pernah merendah, melerut, tak pernah. Tak pernah pegang tangan dengan boyfriend. Tak ada boyfriend pun. Kalau nak jadi ahli syurga, tiru Siti Maryam. Taat pada Allah, tak pernah bantah Allah. Dan dia sangat jaga maruahnya. Mana-mana jantan nak tengok dia pun susah. Apatah lagi nak kacau dia, nak pegang orang, nak pegang dia, dia nak pegang orang, tidak, orang nak pegang dia pun tidak. Jadi adik-adik anak-anak darah di belakang sana, jadi macam Siti Maryam. Perempuan yang salihah, yang tak ada dating-dating. Ini tingkatan 2 dah bercinta. Darjah 5 pun cinta. Inguih duk meleleh. Boyfriend darjah 4. Dia darjah 5. Belanja pergi sekolah pun mak bagi. Ya Allah, gatai tuan-tuan. Getik senengok. Tak payah, nanti jodoh datang sendiri.
Doa pada Allah, ya Allah berikanlah aku jodoh yang baik. Minta. Tak payah kita ni duk expose tak pasal-pasal. Mengorak sana, mengorak sini. Yang kedua, ambil Siti Khadijah binti Khuwailid, isteri Rasulullah, isteri pertama Rasulullah. Satu perempuan yang sangat jaga Nabi. Ketika Nabi ni susah, ketika Nabi sihat, ketika Nabi ni susah, dia bantu. Dan dia tak pernah bantah Rasulullah ni, tuan-tuan. Isteri Nabi Khadijah tak pernah bantah. Setiap kali Nabi bercakap, sadaqta ya Rasulullah, sadaqta ya Rasulullah, benarlah kamu ya Rasulullah. Kalau akak-akak nak jadi ahli syurga, dah jadi isteri orang, tolong jadi Khadijah. Nabi Muhammad duduk atas gua Hira. Nabi Muhammad runsing, tengok orang-orang kafir Quraisy yang tawaf di Kaabah dalam keadaan telanjang, sembah berhala. Nabi Muhammad naik atas gua Hira, Nabi Muhammad berkhalwat di sana. Siti Khadijah hantar makanan, panjat gunung. Saya ni tuan-tuan 7 kali 6 kali dah saya pergi umrah, pergi haji ni tuan-tuan. Sekali pun saya tak panjat gua Hira. Sebab tinggi melayut, saya takut. Letih taklah tu. Saya kata ke ahli rombongan, tuan-tuan nak panjat-panjat, saya tak larat, saya tunggu di bawah. Nampak menyenyuk di atas. Siti Khadijah umur 50 tahun lebih panjat gunung itu untuk hantar makanan pada Rasulullah. Macam mana tuan-tuan tak jadi ahli syurga? Tak ada dia kata dekat Rasulullah, turunlah mengada-ngada makan di atas lapel. Mana ada tuan-tuan? Kadang-kadang Rasulullah ambil makanan, Rasulullah tinggal, pergi pula naik. Mana ada marah Nabi? Kalau lah akak-akak nak dapat Khadijah, pahala macam Khadijah buat, Pak, hantar ke abang ke atas ni, tarik satu, turun naik, hantar kat suami, jadi Khadijah. Turunlah. Ingat kita ni apa? Kedai mamak 2 tingkat. Turun naik pasal untuk mengada. Sebab tu kita orang perempuan ni, ya Allah, mudah dapat syurga. Macam Khadijah. Khadijah masa dia mati umur dia 65 tahun. Tetapi ketika mayat dia dimandikan, sahabat-sahabat kata macam perempuan usia 18 tahun. Tak ada botok, tak ada apa tuan-tuan. Allah pelihara Siti Khadijah. Satu-satunya isteri Rasulullah yang dapat 6 anak. Satu lagi isteri nama Maryah dapat seorang anak. Dapat anak 6 orang. Pertama Kasim, kedua Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah. Bila Nabi bawa barang perniagaan dia daripada Mekah berniaga di Syam, habis untung perniagaan Rasulullah, dia bagi upah pada Nabi Muhammad 5 ekor unta, upah bawa ada barang perniagaan. Maisarah kata pada Khadijah, kamu apa-apa susah Khadijah, kahwin dengan Muhammad, dia bagus, amanah. 2 bulan 2 hari lepas Nabi Muhammad balik, kahwin Nabi Muhammad dengan Khadijah. 2 bulan 2 hari selepas bawa balik barang dagangan, kahwin, bertunang dengan Rasulullah. Tak lama tuan-tuan, 2 bulan 2 hari. Kita 2 tahun, nikah 12 hari, tunang 2 tahun. Khadijah tak macam itu. Khadijah orang baik, kekayaan dia semua bagi pada Islam. Dan Rasulullah kahwin dengan Khadijah bukan kerana harta. Khadijah bukan anak dara. Khadijah janda 2 kali. Sebelum kahwin dengan Nabi, Khadijah ni kahwin dengan seorang laki-laki, dapat anak perempuan, bercerai, kahwin pula dengan laki-laki, dapat anak perempuan, 2 anak tiri Rasulullah. Campur dengan anak Ummu Salamah, ada 4 anak tiri Rasulullah. 4 campur 2, 6. Nabi kahwin dengan janda 2 kali, umur 40 tahun. Dan dalam riwayat sebut, masa Khadijah ziarah Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad dilahirkan, timbul rasa kasih Khadijah pada Rasulullah. Memang Nabi-Nabi begitu. Ketika waktu kecil, orang tengok Nabi-Nabi waktu kecil, semua orang jatuh cinta. Khadijah pun jatuh cinta dengan Rasulullah masa tu umur dia 15. Kalaulah aku boleh jaga budak ni, seronoknya. 25 tahun lepas itu Allah izinkan. Jadi jaga-jagalah akak di belakang. Sekarang ni umur 40, pergi ziarah budak.
baru lahir. Geramnya budak ni, comelnya, entah 20 tahun lagi itulah suami kita. Allah boleh buat. Makcik Wuk 107, suami dia 37. Allah boleh buat, tuan-tuan. Ini yang dikatakan jodoh. Yang ketiga, ambil contoh daripada Fatimah. Kalau nak jadi anak yang baik, nak jadi anak yang boleh masuk syurga, ambil Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah ni, tuan-tuan, bila dia tengok Nabi Muhammad kena pijak dengan Abu Lahab, dengan Abu Jahal, kena pijak tengah Nabi semayang ni, dia berpijak tengkuk Nabi. Kata Rasulullah, seolah-olah nak terkeluar mata aku, mereka memijak kepala aku. Datang Abu Lahab, ambil perut unta yang masih basah, yang baru disembelih, yang masih panas, letak atas badan Nabi. Rasulullah balik ke rumah, Siti Fatimah basuh badan baju Rasulullah. Siti Fatimah cari Abu Lahab, marah Abu Lahab, dia tampaknya Siti Fatimah. Balik rumah, Fatimah ni menangis, kena tampar dengan Abu Lahab. Sampai tengah jalan jumpa dengan Hamzah, bapa saudara Nabi. Kenapa kamu menangis, Fatimah? Tu Abu Lahab pukul aku. Sebab apa dia pukul kamu? Sebab aku marah, dia seksa bapa aku Rasulullah. Hamzah cari, tuan-tuan, cari balik Abu Lahab dengan Abu Jahal. Dibawanya ni anak panah letak tengkuk ni. Kamu kacau Nabi Muhammad, langkah mayat aku dulu. Tu. Kemudian Hamzah kata pada Fatimah, Fatimah, yang ni kah pukul kamu tadi? Ya, pukul. Aku nak tengok. Fatimah bagi 2 liang, tuan-tuan. Tak berani Abu Lahab balas balik, masih Hamzah lah. Ini yang kata cintanya Fatimah pada Rasulullah. Fatimah ni, tuan-tuan, gambaran dia 4 dalam 1. Sebab tu isteri Rasulullah, isteri Sayyidina Ali seorang masa kahwin dengan Fatimah. Kenapa Ali tak kahwin lain macam Khadijah dengan Rasulullah ketika kahwin dengan Fatimah? Sebab layanan Fatimah kepada suaminya macam 4 dalam 1. Subhanallah. Dia buat tepung tu, gandum tu dikisarnya sampai jadi gandum. Lepas tu bakar, baru suap suami dia makan. Kita isteri-isteri juga, roti canai bungkus 3. Tu yang dapat pahala banyak kan nasi kandar. Siti Fatimah tu dia, tuan-tuan, tak mau ambil orang gaji. Pasal apa? Takut pahala hilang kat orang gaji. Masa Fatimah nak mati, tuan-tuan, Fatimah pesan pada suami dia, Abang Ali, kalau cik mati, Abang Ali kahwin dengan Umamah. Ini pesan cik. Umamah tu siapa, Ustaz? Umamah tu ialah anak saudara Fatimah, anak saudara, anak kepada Zainab. Anak Nabi 4 perempuan, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah. Zainab ada 2 anak, satu nama Ali, satu nama Umamah. Ruqayyah tak ada anak, Zainab tak ada anak. Datang Fatimah, Fatimah ada anak. Fatimah ada 5 orang anak. Zainab ada 2 anak. Yang pertama Ali. Ali mati masa umur 4 tahun. Umamah mati umur tua orang. Umamah ni lah yang Siti Fatimah pesan pada suami dia, kalau saya mati, kahwin dengan anak kakak saya, namanya Umamah, anak saudara dia. Bermakna Sayyidina Ali ni, tuan-tuan, kahwin dengan anak Rasul, dan dia juga kahwin dengan cucu Rasul. Lepas mati anak, dia ambil cucu Rasul pula. Ini Sayyidina Ali. Siapa pesan? Yang pesannya ialah isteri dia, Fatimah binti Rasulullah. Punya baik, tuan-tuan. Jadi akak-akak kalau nak mati besok nak pesan apa kat suami? Yang banyak pesan, abang jangan menikah lain. Gatal nak menikah lain kalau saya mati. Nikah dah, saya balik dah kubur secekik awak tahu. Yang tu banyak, tuan-tuan. Siti Fatimah pesan suruh menikah lain. Dia bukan macam Mahani, anak, bukan macam Mahani isteri Hasan. Mahani pesan pada Hasan, Hasan, maukah kau berjanji dengan aku, Hasan? Berjanji apa, Fatimah? Berjanji apa, Mahani? Kalaulah aku melahirkan anak kita ini, aku mati. Mahani, jangan kau cakap begitu, Mahani. Dengarlah dulu apa cakapku, Hasan.
kalau aku melahirkan nanti, aku mati, janganlah ada orang lain di antara engkau dengan anak kita Hasan. Berjanji kalau engkau Hasan, baiklah Mahani, aku takkan kahwin lain kalau kau mati. Tu yang Hasan tak nikah lain bila Mahani mati. Anakku Zazali, itu dia kisah 1956, anakku Zazali tak kahwin lain. Sebab tu anak dia jadi jahat, sebab tak ada kasih sayang mak. Bapak ni pegang janji dengan arwah isteri, tak mau kahwin, akhirnya dia tak boleh didik anak dia sebab tak ada mak. Jadi apa anak Ustaz Ali? Jadi penyamun Samsung paling besar di Singapura. Bapak tahu. Ayat ni yang kita kena faham. Fatimah pesan, Fatimah masa Nabi nak mati, menangis Siti Fatimah sampai pengsan-pengsan, sayang pada Nabi. Nabi dalam suara yang terketar-ketar, Nabi kata kepada Siti Fatimah, wahai Fatimah, jangan menangis. Kalau ayah mati, kalau aku mati, engkau adalah orang pertama yang akan mati selepas ayah mati. Kalau aku mati ni Fatimah, kamu orang yang pertama akan ikut aku. Jangan menangis. Siti Fatimah terus senyum, tuan-tuan. Aisyah tanya, kenapa kamu senyum Fatimah? Sebab Rasulullah kata, aku orang paling awal mati lepas Nabi mati. Aku seronok. Subhanallah, seronok nak mati, nak jumpa Rasulullah. Tuan-tuan pergi ke hospital, jumpa doktor. Penyakit macam makcik ni, lagi 2 minggu atau seminggu je makcik, kebiasaannya memang jalan lepas ni. Agak-agak tuan-tuan nak senyum lah. Balik ke rumah tu, anak betung tak tengok, Julia-Juli tak tengok, apa pun tak tengok, makan nasi pun tak mau dah, gelak pun tak mau dah, lagi seminggu nak mati. Fatimah dah tuan-tuan, tak lama lepas tu dia mati. Dan dia dikebumikan pada sebelah malam, macam Rasulullah dikebumikan sebelah malam. Nabi Muhammad wafat hari Isnin, dikebumikan pada hari Selasa malam Rabu. Siti Fatimah pun macam itu juga, dikebumikan pada sebelah malam, macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perempuan yang keempat, yang orang perempuan boleh jadi contoh, ialah Asyah binti Muhazzin. Asyah binti Muhazzin, isteri kepada Fir'aun. Banyak orang perempuan yang mengadu, suami jahat, suami jahat, suami jahat. Saya pun nak jahat juga. Suami saya main perempuan lain, saya pun nak main jantan lain. Dia ni tak mau ambil contoh daripada Asyah. Asyah tu dapat suami jahat, bapak paling jahat sekali Fir'aun lah. Teruk pada Iblis lagi. Iblis tak pernah mengaku Allah, tapi Fir'aun mengaku dia Tuhan. Dia dapat satu isteri yang sangat solehah, namanya Asyah. Ada Asyah terikut-ikut dengan Fir'aun, ada Asyah ni jadi jahat macam Fir'aun. Asyah tetap layan Fir'aun. Asyah tetap dakwah pada Fir'aun. Asyah tetap berani bercakap yang benar dengan Fir'aun. Akhirnya Fir'aun membunuh Asyah. Ini gambaran kepada isteri-isteri yang dapat suami jahat. Nafkah tak bagi, nafkah batin tak bagi, garang, kaki pukul, taik dadah, buat naya pada isteri, pukul sana pukul sini. Isteri pesan elok-elok, tolong jadi macam Asyah, kekalkan ibadat, tambahkan ibadat. Ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lulus ini, ahli syurga kita macam Asyah. Tadi saya sebut pada tuan-tuan, anak Nabi Zainab ada 2 orang anak, Fatimah ada 5 orang anak. Fatimah dengan Ali ada 5. Tuan-tuan hanya kenal Hasan dan Husin. Sedangkan anak Saidina Ali dengan Fatimah ada 5. Yang pertama Hasan, mati kena racun. Yang kedua Husin, mati kena bunuh, dipancung kepalanya. Yang ketiga Zainab. Yang keempat Ummi Kalsum. Yang keempat Ummi Kalsum. Yang kelima nama apa? Muhassin. Yang ni tak sempat lahir, mati dalam perut, gugur mati dalam perut. Muhassin, 5 anak, Hasan, Husin, Zainab, Ummi Kalsum, Muhassin. Yang kelima namanya Ummi Kalsum, cucu Nabi Muhammad, anak Ali dan Fatimah.
kahwin dengan siapa? Anak Ali ni kahwin dengan siapa? Siapa betul? Saya belanja dia. Aigau. Anak Sayyidina Ali dengan Fatimah, cucu Rasulullah yang keempat, namanya Ummi Kulsum. Kahwin dengan siapa? Dia berkahwin dengan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maknanya tuan-tuan, Abu Bakar ni, Umar Al-Khattab itu bapa mertua Rasulullah. Bila Rasulullah wafat, dia kahwin pula dengan cucu Rasulullah, namanya Ummi Kulsum. Mas kahwinnya 40,000 dirham. Perkahwinan di antara anak Sayyidina Ali dengan Umar Al-Khattab. Umar itu menantu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu ialah bapa mertua kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bapa mertua Rasulullah. Sayyidina Ali menantu Rasulullah. Sayyidina Ali pula bapa mertua Sayyidina Umar. Pening tak? Sudah tuan-tuan. Inilah kena belajar. Bila kita belajar sirah, belajar salsilah, kita akan tahu banyak hukum tentang perkahwinan, batal air semayang, boleh kahwin dan haram kahwin dan sebagainya. Nantilah tuan-tuan kita buat tajuk khas keluarga 69. Mana boleh kahwin, mana tak boleh kahwin. Macam mana bapa mertua Nabi boleh kahwin dengan cucu Nabi? Jawapannya sebab Nabi wafat. Bila Nabi dah wafat, tak ada kaitan dengan bapa mertua lah. Bapa mertua tu bolehlah pula kahwin dengan siapa-siapa pun daripada Nabi punya, melainkan cucu dia lah. Ini yang kita kena belajar ni tuan-tuan. Sebab ada orang tak faham. Dia kata besan dengan besan boleh bersalam. Besan dengan besan boleh bersalam. Tak apa, kata dia tak boleh kahwin. Tak boleh kahwin. Apa boleh kahwin? Oh ye ke ustaz, tak tahu pula, kata dia. So mengaji tak nak. So mengaji boykot. Kemudian tak tahu hukum hakam. Baik, kita sambung. Mana dia? Hilang dah. Dan tetapi duduk di rumahnya itu terlebih sejahtera daripada cemburuan, daripada fitnah. Lah sekali dia kata nak keluar ke mana pun keluarlah, nak kerja apa pun kerjalah, tapi yang lebih baik duduk di rumah, selamat daripada fitnah. Adapun apabila keluar perempuan zaman sekarang ini yang tiada takut kepada Allah, pergilah ia bermain-main dan bersuka-suka pada suatu tempat, umpamanya sama ada di darat atau di laut, lagi yang tiada memelihara daripadanya membawa lelaki yang helat, lalu dipandanglah oleh laki-laki yang tersebut satu suku daripada badan si perempuan, sama ada mukanya atau tangannya atau kakinya. Demikianlah pula memandanglah isteri tadi sesuatu suku daripada anggota laki-laki, sama ada hal yang demikian itu bersuami ada atau suami tidak ada, ataupun tidak ada suami, maka adalah segala perempuan itu berada di dalam laknat Allah, laknat Rasul, dilaknatkan pula oleh segala malaikat, hinggalah dia balik semula ke rumah dia. Tuan-tuan, ni yang Nabi pesan pada kita. Orang perempuan atau orang laki-laki pergi bermain-main, sama ada di darat atau di laut, tepi pantai ataupun tengah darat, maka laki-laki tengok perempuan, ditengoknya lengan, pasal perempuan ni pakai t-shirt, ditengoknya rambut, ditengoknya paha, ditengoknya betih. Dan perempuan tu pun tengok orang laki-laki, paha laki-laki, pusat laki-laki, seperti bermain di darat atau di laut, main tepi pantai, ataupun duk main taman tema. Kata anak nak pergi main air pancut, anak nak pergi main legun-legun, mak pak ikut sekali, dengan mak pak mandi sekali. Dia tengok Cina duk pakai spender saja. Yang hak Cina perempuan duk pakai bikini pula, duk lalu depan pak, tercabut ke pihak pak, tinggallah kereta lama.
Maka siapa-siapa yang pergi tengok benda itu, Allah laknat, Nabi laknat, malaikat laknat, ikan laknat, burung pun laknat. Itu tak boleh pergi Ustaz. Tak boleh pergi. Tak boleh pergi Ustaz. Pergi dengan pergi serupa. Pergi orang Kedah, tuan-tuan sebut pergi. Tak boleh pergi, tak boleh. Melainkan tuan-tuan kalau yang mana kaya-kaya di sini, buatlah taman tembok Islam. Satu untuk perempuan saja main, satu side untuk laki-laki saja main. Yang sekarang habis selera ada di Malaysia ni, tak boleh tuan-tuan. Habis tu Ustaz, macam mana anak saya nak main air terjun, nak main taman tembok ni? Mainlah rumah. Nak buat macam mana lagi dah? Sistem tak ikut. Nikmat itu nikmat dunia, benda tu nikmat dunia. Allah sebut dalam surah Asy-Syura pada ayat yang ke-36, Allah sebut itu adalah nikmat untuk kita. Famata'ul hayatid dunya, semuanya itu adalah untuk nikmat dalam dunia. Tetapi bila tak ikut ajaran Islam, tak boleh main. Okey Ustaz, kalau isteri saya pakai seluar panjang, baju tangan panjang, pakai tudung pun labuh, pergi mandi sekali Ustaz, tak apa. Tapi dia duk tengok laki-laki duk pakai seluar dalam, dia tengok laki-laki tu, dia tengok kita. Yang tu ada bulu dada, ni tak ada. Dia kata, sudah. Dia dah tengok sing mana tak tahu tu, bulu dada ni pergi ke muka ni. Yang ni badan sendoi, dia tengok kita pula kongkreng. Tu macam mana? Dia mula duk banding lah. Yang ni yang dia tak mau ni. Kalau betul kita nak jaga, tu saya tengok. Habis tu tak boleh mandi lah Ustaz. Boleh mandi di rumah. Buat air terjun sendiri di rumah. Selagi mana tak buat macam itu, tak boleh kata apa. Ustaz, kalau kita balik, kita ambil air semayang, gugur dah dosa Ustaz. Sebab tu saya baca satu hadis, kalau kita ambil wuduk kan, dosa-dosa mata gugur kan. Aku suka hang lah. Ni dosa-dosa kecil yang tak boleh elak, gugurlah dengan ambil wuduk. Tak boleh elak. Tuan-tuan duk tunggu traffic light ke apa, duk jam kan, motor duk cilok, satu anak dara duk bawa, betul-betul berhenti depan kita pula, duk nampak luar punggung dia, pakai baju singkat jeans, seluar jeans tu kan, tak terbuka ke belakang ni, nampak, tengok isteri tarik pipi, tengok ke sini, abang tengok depan kan, tengok yang tu, tahu muka memang ke depan, mata situ. Yang tu tak dapat nak elok, tuan-tuan, dia main cilok bagus punya. Yang tu gugong lah. Ni usaha pergi tengok, pergi skodeng, tu bukan gugong tuan-tuan. Baik, kemudian katanya lagi, di hari kiamat dibakar segala mata laki-laki tadi, dan mata perempuan yang memandang yang haram dengan bara api neraka jahanam. Sedap ke tuan-tuan tengok orang seksi? Sedap ke? Baloi tak dengan mata kena bakar? Berbaloi tak? Sebab tu tuan-tuan, isteri-isteri kita tu, di luar rumah tu, macam-macam jenis perempuan pakai. Hak pakai seluar saja, baju tak pakai. Hak pakai baju saja, seluar tak pakai. Macam-macam pakai. Orang jantan ni, orang suami-suami, abang-abang ni macam-macam tengok. Iman ni duk tahan. Sebab tu orang-orang di rumah pakailah macam tu lah. Duk di rumah, tak apa, duk dalam bilik pakai macam tu. Abang serupa hak kat LCC tadi dah. Serupa, boleh gagap. Supaya dia tutup pandangan hak di LCC. Kena jaga. Atau orang perempuan je Ustaz kena pakai macam tu di rumah. Bapak-bapak pun boleh pakai juga. Pergi cari alat aksesori apa semua, pergi ambil jenis bulu dada palsu ni, pergi bubuh gitu. Sebab hari ni banyak. Saya kata dah bulan lepas, cubaan sekarang banyak. Kadang-kadang suami isteri panggil UI. Sedangkan di tempat lain orang panggil abang. Kakak kena faham ni, kakak nak bye-bye. Saya bye-bye kat depan, bye-bye dekat kamera, mereka tengok sana. Kadang-kadang di kedai mereka panggil abang.
balik rumah makan. Oi, bapaknya makan. Di kedai minah-minah siam tu duk panggil abang. Nak makan apa abang? Umur 69 orang panggil abang seronok lah. Jadi sihat orang tu. Balik ke rumah orang panggil paknya, toknya. Sebab tu tuan-tuan kena buat, kena rangsang balik kasih sayang tu di rumah supaya tak teringat benda yang di luar ini. Dan bila tuan-tuan hanya terangsang di rumah, duk jaga yang di rumah, insya-Allah kita takkan dibakar mata kita di hari kiamat. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memenuhi akan matanya daripada memandang yang haram, nescaya memenuhi Allah Taala akan dia daripada api bara, api neraka jahanam. Tambah zaman sekarang ni video tak elok banyak, gambar tak elok banyak. Dalam surat khabar gambar tak elok banyak, sign-board yang besar-besar pun banyak gambar tak elok. Jual kipas angin tapi perempuan duk buah kipas angin terselak baju. Apa kena mengena perempuan itu? Tak di situ. Tengok gambar dia jadi satu masalah. Walaupun tengok gambar yang macam itu, gambar keras tu taklah jadi dosa besar, tapi lama-lama dia jadi apa? Melekat di dalam hati. Kemudian maka tiadalah yang terlebih dituntut dan yang terlebih afdal kepada orang perempuan dituntut kerana Allah Ta'ala seperti bahawa duduk ia dalam rumah. Orang perempuan adalah yang paling senang masuk syurga. Yang pertama apa kata dia? Duduk dalam rumah, menyembah Allah Ta'ala. Kerjanya yang pertama apa? Semayang. Senangnya orang perempuan masuk syurga. Yang pertama kata Rasulullah, semayang. Yang kedua, memelihara akan faraj. Dan yang ketiga, taat kepada suami. Nescaya masuklah mana-mana pintu yang dia nak masuk. Semayang, jaga faraj, taat pada suami. Subhanallah, senangnya tuan-tuan. Untung tu yang saya katakan tadi, orang perempuan jadi isteri ni untung masuk syurga senang. Tapi dalam senang tu susah banyak lah. Susah tak mana? Semayang ni semua senang. Faraj senang jaga ni, tak taat pada suami. Yang tu yang susah. Tengah duk baca Quran, suami minta makan. Nasi awak tak nampak kita baca Quran? Orang dapat pahala sikit pun diganggunya awak ni. Pergilah ke dapur, nasi dah dia masak, lauk buah tudung, buka makan aja. Itu pun nak suruh kita. Astagfirullahalazim, Yasin wal Quran. Dia ingat dia dapat pahala ke mak dia? Kalaulah dia faham betul-betul, dia tutup Yasin tu pi layan suami dia. Kadang-kadang dia tak layan, dia layannya pembantu rumah. Tu yang berkenan dengan pembantu tu. Bapak, nasinya pak? Boleh. Bapak, kuahnya pak? Boleh. Bapak, lauknya pak? Boleh. Bapak, kahwin sama saya bapak? Boleh. Kalau bak layan suami ni, pembantu rumah hang duduk tepi-tepi. Ni suami aku, biar aku layan dia. Barulah kita dapat ni. Ni nak dapat ni. Sebab tu isteri yang faham. Isteri yang faham perangai suami dia. Cara suami dia batuk pun tahu dah. Tu nak kopi. Pasal 2 kali batuk. Tu nak kopi, suami batuk je. Kopi sampai. Kalau batuk 3 kali, tu teh. Tapi kalau batuk, yang tu lain. Tapi setengah orang tak faham. Bila dia duk itu brekol ada, minumlah ubat batuk. Kan melarat pula kata dia. Padahal dia batuk lain. Tapi jenis tak faham, dia bawa brekol. Kenapa? Siapa batuk? Aku tak batuk itu, kata dia. Sebab tu tuan-tuan, kita kena faham. Bila kita faham, selesai. Cuba kita tengok Rasulullah dengan Khadijah, saling faham-faham. Nabi Muhammad mati, Nabi Muhammad sedih sebab Khadijah mati. Sebelum Khadijah mati, 3 hari sebelum Khadijah mati, Abu Talib mati. Abu Talib mati dulu. 3 hari lepas Abu Talib mati, baru Khadijah mati. Nabi sedih. Pasal orang defend Nabi mati.
Sebab tu Rasulullah pujuk Nabi Muhammad dengan dibawa berjalan supaya menghiburkan hati Rasulullah. Dibawanya berjalan, naik Isra' dan Mi'raj, jalan ke langit. Fahamnya tuan-tuan, kalau isteri tuan-tuan dalam keadaan bersedih, bawa berjalan, bawa berjalan, keluarkan dia daripada kesedihan. Isteri tuan-tuan hilang cincin emas kahwin dulu-dulu hilang, pergi ke surau ke Mesir hilang, ambil wudu, terlupa nak sarung balik, habis-habis sembahyang maghrib cari, tak ada dah, balik rumah menangis, apa cincin hilang. Bawa berjalan, pergi ke Pohkong besok, insya-Allah lega tuan-tuan. Bawalah berjalan ke Pohkong, Habib, insya-Allah hilanglah. Masalah kita sekarang ni, kita tak mau bagaimana nak mengeratkan balik. Kita biarkan masing-masing selesaikan masalah masing-masing. Sedangkan Nabi kata wa amruhum, Allah kata wa amruhum syura bainahum. Kita ni nak selesaikan masalah kena mesyuarat. Jangan buat keputusan sendiri-sendiri. Mesyuarat. Bila mesyuarat itu, kita jadi jamaah. Bila jadi jamaah, keputusan yang kita ambil akan jadi barakah. Baik, yang terakhir. Dan mana-mana isteri tadi yang jaga 3 benda tadi, sesungguhnya masuklah dia ke dalam syurga Tuhan, seperti mana sabda Nabi SAW, minta ampun bagi segala perempuan yang mengikut akan segala suaminya. Siapa yang minta ampun? Burung yang terbang di langit. Saya sebut banyak kali dah pada tuan-tuan, UFO tu tak ada, UFO tu tak ada. Pakai duk terbang cari UFO, duk teropong siang malam pagi petang di Johor, di Lakin Johor. Buang masa tuan-tuan, tak ada. Allah kata tak ada, tak ada lah. Tak ada. Yang terbang duk keluar lampu ni manusia. Dah duk cari juga, bawa segala kamera berkuasa tinggi, semalaman duk teropong di langit, kecewa keluar dalam paper. Para pencari UFO kecewa apabila UFO yang dinantikan semalam tidak muncul-muncul seperti dijangka. Kira-kira 50 orang peminat pengkaji UFO berkumpul di Padang Lakin untuk mencari UFO. Sehinggalah jam 5 pagi UFO tak datang. Hari ni paper keluar, UFO tu rupanya layang-layang yang menggunakan kawalan jauh, Singapura punya. Ni layang-layang, bukan setakat helikopter kapal terbang remote control. Hari ni layang-layang remote control mengeluarkan warna yang cantik. Yang puak-puak kita ni tak pernah tengok UFO, UFO. Tak ada, buka dalam Quran, tak ada tuan-tuan. Yang duk terbang ni Allah kata manusia. Subhanallazi sakhkhara lakum ma fil ardi wa ma fis sama. Allah lah yang memudahkan perjalanan kamu di bumi, perjalanan kamu di langit. Allah kata aku yang buat. Maha suci Allah yang memudahkan. Alam tara annallah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Allah sebut terang-terang dalam Quran, yang terbang itu ialah manusia selain daripada binatang, jin dan sebagainya. Baik, dan segala ikan yang di dalam air. Minta ampun pada isteri yang soleh. Dan segala malaikat yang pada langit minta ampun pada isteri soleh. Dan matahari dan bulan selama mana perempuan itu berada di dalam keredaan suaminya. Masya Allah tuan-tuan. Dia tak cerita pun pasal laki-laki. Yang dia duk cerita ni, Nabi duk cakap pasal isteri je. Untunglah jadi isteri. Pagi-pagi matahari minta ampun, datang malam pula bulan minta ampun. 24 jam malaikat minta ampun. Datang burung terbang, burung pun minta ampun. Dia lalu tepi laut, tepi sungai, tepi tasik, ikan minta ampun. Dengan syarat isteri tadi adalah isteri yang berada dalam keredaan suaminya. Dan berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, apabila keluar segala perempuan, maka sayugianya memejamkan ia akan penglihatannya daripada memandang akan laki-laki. Jangan duk tutup mata pula. Jangan tuan-tuan, dia kata pejam mata ni, isteri pakai duk keluar. Abang sampai lagi? Dah lagi sabar. Bukan makna pejam, tak nampak, jangan duk tengok.
Jangan duk tengok laki-laki lain. Abang, segok laki dia abang tu. Jangan. Tengok depan sudah. Isteri pun macam tu, suami pun macam tu lah juga. Tengok orang sebelah sudah. Tapi waktu bawa kereta jangan duk tengok dia aja. Tidak dua-dua masuk hospital. Maknanya kontrol. Kontrol. Yang ni yang tak boleh kontrol. Suami nak tengok perempuan lain, isteri nak tengok jantan lain. Kalau agak-agak isteri kita di rumah tuan-tuan minat sangat dekat pelakon, tutup televisi. Minat pada Syahrul Khan. Syahrul Khan menyanyi duduk ngangor, tetapi tutup. Tak pun tuan-tuan menyanyi depan dia. Nyanyi depan dia. Mary Mehbubu Mary Sanam. Apa dia nyanyi depan dia? Tutup. Kalau suami isteri kita gantung gambar Syahrul Khan, buang, gantung gambar kita. Sengit ke piah tu. Supalah suami pun jangan bila duk tengok orang baca berita nganga je, tak pergi sembahyang maghrib pasal nak tengok berita. Minat sangat pada pembaca berita. Jangan. Bahaya dia tuan-tuan. Yang banyak orang hari ni berlaku kerana mata. Mata inilah yang banyak merosakkan. Asalnya mata. Bila mata ni tak kena tuan-tuan, jagalah. Sebab itu dia pesan di sini, bersungguh-sungguhlah oleh kamu, peliharalah isteri kamu, jangan mengerjakan pekerjaan yang ditegah oleh syarak, dan hendaklah mengamat-amati daripada pekerjaannya. Istimewa pula jika yang dikerjakan itu adalah zina, dan adalah sangat besar dosa zina atas laki-laki yang memberikan istrinya mengerjakan yang demikian, hingga diharamkan oleh Allah akan suaminya masuk ke dalam syurga yang kita sebut sebagai dayus. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun harramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannah, mudminul khamr wal aqul lil walidayhi wad dayus alladhi yafirru fi ahlihi al khubuth. Artinya, 3 orang yang diharamkan Allah untuk manusia memasuki syurga dan haram mencium bau syurga. Yang pertama, orang yang mengekalkan minum arak. Yang kedua, anak-anak yang derhaka pada ibu bapa. Dan yang ketiga, suami-suami yang dayus, yang membenarkan istrinya membuat kejahatan zina padahal dia mengetahui kepadanya. Dan zid dan dayus itu juga bukan maksud dengan isteri. Dayus juga kata setengah ulama ialah orang yang tiada menegah akan manusia daripada bercampur dengan istrinya. Dan termasuk juga dayus ialah seorang suami yang membeli akan jariah, membeli hamba-hamba perempuan, bernyanyi-nyanyi bagi sekalian manusia di hadapan manusia. Itu juga dipanggil dayus. Dia benarkan isteri dia bernyanyi di khalayak ramai. Orang yang macam ini Nabi sebut apa di hadapan syurga? Nabi kata di hadapan pintu syurga itu, anti haramun ala dayus. Wahai syurga, kamu diharamkan untuk orang dayus, no entry. Ada notis board yang besar di pintu syurga. Untuk siapa? Untuk suami yang membenarkan istrinya disetubuhi oleh jantan lain. Hanya kerana hutang, dia serahkan isteri dia untuk dicampuri. Ada setengah jual isteri pasal nak dapat duit. Dia jual isteri dia, dia arahkan isteri dia jadi GRO. Ada juga suami yang membenarkan isteri dia berlakon, bernyanyi di khalayak ramai. Ada juga suami yang membenarkan isterinya ditonton oleh orang ramai. Maka suami-suami macam ini dipanggil sebagai dayus. Habis. InsyaAllah kita akan sambung lagi bab dayus. Dan pada kuliah yang akan datang kita akan baca 25 golongan yang tidak Allah terima ibadatnya. 20 golongan, 18 golongan yang Allah tidak terima ibadatnya. Sembahyang ditolak, haji ditolak, semua ditolak. Ya, salah satunya ialah orang yang mengerjakan sihir, orang yang percaya kepada sihir, dan salah satunya juga ialah orang yang jadi ahli nujum.
ya, ahli nujum. Saya baru ni jumpa dengan satu orang perempuan balik berubat dengan satu orang laki-laki. Orang laki-laki ni dia teropong. Bagi nama apa nama? Kemudian dia teropong. Teropong, nampak. Apa yang dia teropong tu betul pada perempuan tu. Perempuan tu punya percaya lah. Saya kata tu teropong re kot, do re mi kot. Apa hukum? Tuan-tuan tengok dalam air, dan sesuatu dalam air boleh bagi tahu. Apa hukum tuan-tuan pergi ambil teropong hikmat, gobek, streka buruk, pergi teropong nampak. Yang ni dalam kitab ni dia terang. Jadi saya minta pada tuan-tuan, tajuk ni penting sangat. Sebab perniagaan jadi macam itu menguntungkan. Saya tanya dekat dia, sekali berubat berapa belanja? 2,700. Tu sekali treatment kena 10 kali. Seorang kena 100 orang. Jadi saya minta pada tuan-tuan, pelajaran kita bulan depan adalah pelajaran yang penting. Tolong jangan miss lah. Kalau boleh ajak kawan-kawan, sebab hari ini walaupun moden, kepercayaan pada benda-benda khurafat itu masih lagi kuat. Baik, sekadar itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalba min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sama-samalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ustaz Zuhair diberikan kesihatan, ya, sebab saya dapat maklumat dia tak sihat sekarang, berada di kampungnya di Kedah berubat. Jadi tuan-tuan doalah mudah-mudahan Ustaz Zuhair kembali normal seperti biasa. Yang kedua, saya terlupa nak umumkan tadi, tuan-tuan yang nak melayari laman web sekolah saya, boleh layari pada adresnya www.albarakah.org. Ya, bolehlah tengok apa benda program, nak dengar ceramah dan sebagainya. Dan besok untuk soal jawab, besoklah malam ni saya tak buka soal jawab jam 9 pagi besok kita akan ada kuliah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.